Dan kemudian kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya. Kepada lebih sikit tak lalu ya. Hadis ini perlu kita mengerti. Wa an Abi Sa'id bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Nabi cerita kisah zaman dulu. Bila Nabi cerita kisah ni benar ataupun palsu ataupun tak pasti. Tak pasti. Hanya adalah kisah yang benar sebab disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita lama ni dia boleh jadi tiga orang. Memang betul cerita tersebut dengan realitinya memang berlaku. Yang kedua ni orang mereka cerita tak bisa berlaku. Jadi mutas kan ataupun tahu. Ada kita tak tahu kan. Yang ketiganya kita tak dapat pastikan betul ke tak betul. Pertama dapat dipastikan kebenarannya. Yang keduanya memang tak betul, dapat dipastikan tak betul. Yang ketiganya tidak dapat dipastikan. Jadi kisah yang Nabi sebut ni pasti atau tak pasti? Pasti ya, sebab diakui disebut sendiri oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh-contoh dulu dan dulu kita. Kisah lama sebab bila sebut kisah mesti ada orang yang membawa, yang meriwayatkan kisah tersebut. Jadi betul tak betul tengok siapakah yang meriwayat tersebut, bagaimana sanad dia, yang rantaian orang cerita tu, adakah terdapat kecacatan dalam rantaian orang yang meriwayatkan suatu kisah tersebut. Jadi kisah ini dari cerita zaman dulu ada seorang lelaki, dia telah membunuh 99 orang. Kamu ingatkan kisah ni kan? Kemudian fasa'ala an a'lami ahli al-ard, maka dia bertanya tentang orang siapakah yang paling alim dalam muka bumi ini. Dia tanya, bila dia telah pasal nisai pada 99. Kan 99. Ganang ya, ganang bila, ganang semua. Sebab apa? Dia dapat catatan. Jadi dia pun pasal nak tahu kan, dia tanya pada orang ramai, dekat dunia ni sama banyak dia. Aku nak pergi jumpa dia, aku nak tanya Allah tentang fatwa. Akhirnya fatullah ala rahibin. Fatwa orang-orang yang berkata orang-orang dia tak tahu, waktu dia punya alim upah dia macam seorang rahib. Rahib pendeta ahli ibadah. Dia kata dia. Akhirnya fa'adahu, lagi tersebut ditemui rahib tersebut. Rahib ni lebih menunjuk kepada pendeta kepada ahli Arabi saja. Sebab ahli Arabi ni dia belum tentu dia seorang alim. Bila datang faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min tawab. Dia bercerita aku ni telah membunuh sampai 99. Ada cara atau baik. Lalu dia Rahim ni kata apa? Rahim kata apa? Rahim kata lah, itu taubat sudah Tuhan ni kat satu bincang ni lepas 99 dah lah, tak terima lah taubat ni tuan. Biar nakal juga jangan dekat dunia betul-betul sebab kemudian di hari akhirat. Sebab kaitan al-ibratu bil khawatim. Pengajaran apa? Pengiktibaran tu yang lah. Ya. Pengiktibaran yang lah. Jadi halah tu dah hero. Kalau contoh itu sedar lah kan. Jadi halah nampak jadi hero kan. Yang ibratu bil khawatim ini yang bahas. Itulah yang kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, kami sudahi, tutupkan, sudahi bagi kami. Yang distatik yang dalam bahasa Arab, bila benda kebaikan ini gunakan lam di untuk saya. Kalau benda yang agak mudarat gunakan lam. Jadi Allahumma khtim lana, bukan Allahumma khtim alaina. Sebab alaina itu nampak benda yang dia sebenarnya penggunaan bahasa Arab, kalau benda yang apa, membeban, memudaratkan kita. Benda yang bermanfaat menggunakan huruf lam. Wasakhkhara lakum, Allah mempermudahkan bagi kamu, itu manfaat bagi kamu. Kerana ala ni adalah apa? Benda yang memudah. Jadi kita Allahumma khtim lana, ya Allah, tutupi kami bi husnil khatimah, dengan kesudahan yang baik. Wala takhtim alaina, jangan sudahi ke atas kami
bisu'il khatimah, ungkapan. Jadi kita doa. Jangan salah doa lah. Saya pun ni dengan kawan dia kata macam apa? Allahumma khtim lana, Allahumma khtim. Macam tu pula ni, Allahumma khtim. Allahumma khtim, ya Allah kamu khatamkan bagi kami. Allah. Ikhtim nun khatam. Khatamkan bagi kami dengan khatam yang terbaik sekali. Bihusnil khatimah, dengan kesudahan yang baik. Moga tu balik report tak doa lah. Khatam Nabi. Tengoklah tu. Jadi Allahumma khtim. Jadi ikhtim tu mana khatam. Yang kita kata khatam Quran, tutup kan kesudahannya dengan mim. Kalau khatam ikhtim itu maksud apa? Khatam. Khatam dah orang. Baik. Jadi hadis ni dia kata ambil tersebut kata la, tak ada. Akhirnya mereka dia tak alang tak apa. Alang tak terima taubat baik bumi cukup Fatihah. Alang tak terima. Alang sedekah Allah kita tu. Tambah lagi hanya membunuh. Ambil tersebut kata dalahu fakamala bihi mi'atan. Dia bunuh maka cukup dah satu. Jadi kita pernah jagalah orang lain tak percaya ni. Masa penyesal ni orang taubat. Tak boleh taubat juga. Lagi dia main barang. Kalau tu pula dengan ni aku nak berkapkan. Betul lagi tak percaya nak bunuh. Jadi kita kena sentiasa menaruh memberi percaya kepada seorang. Summa sa'ala an a'lam ahli al-ardh. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim. Tanya lagi. Yang paling alim. Kita tadi tak jadi. Kita tanya lagi kan. Alim. Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjuk padanya kata apa? Rajulin alim, lelaki yang alim. Ada ni bukannya dia selalu duduk, dia akan tunjuk kepada ahli yang ibadah. Baik ibadah dia kadang-kadang dia ikut yang perasaan apa, tahu dia kok, dia hanya berpandukan perasaan dia saja. Kadang-kadang nampak logik dia tak ada, tak lihat ada. Tapi orang alim dia ada kaedah-kaedah, dia ada pedoman-pedoman ilmu dia boleh bawa tentangan yang terbaik. Jadi bila kita tanya satu hukum, kita bukan bertanya kepada orang yang apa? Ahli ibadah. Kena bertanya kepada ahli ilmu. Okey. Faqala, dia tanya, innahu qatala mi'ata nafsin fa'ala man tawbah. Dia telah membunuh 100 jiwa, maka adakah baginya bertaubat? Qala na'am. Masih ada. Wa man yaqulu bainahu wa bain taubat. Siapakah yang dapat menghalang daripada dia daripada taubat? Tak ada orang yang menghalang. Tak ada satu pun yang menghalang daripada seorang yang bersalah kepada taubat. Kecuali kalau kita yang konteks dari gubernur dia. Ini dua. Bila dah tutup tempoh, bila ditutup pintu taubat, mawat itu terhalang. Sebelum sampai kepada tempoh tersebut, pintu taubat tidak tertutup, tidak terhalang antara dia dan taubat. Akhirnya tengok pendekatan. Bila dia rasa nak taubat, dia tanya, tak ada cara. Kenapa? Sekiranya seorang itu berada dalam dia ni seorang yang kurang baik, bagaimana nak menjadi orang? Iaitu ini hanya macam intalaqa ila ardin kada wa kada fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah. Kalau kita faham nak taubat, bagi yang duduk di negeri ni kan, kita Islam. Negeri yang kamu duduk, negerinya orang-orang yang kurang baik, orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Jadi kalau kamu taubat, tinggalkan tempat tersebut, cari tempat yang baik. Cara jangan di situ. Sebab apa? Seseorang terbina dengan suasana. Kalau kamu berada di tempat yang baik, kamu akan menjadi orang baik. Maka berpindahlah kamu kepada negeri sekian-sekian, fa inna biha unasun, maka di sana terdapat manusia yang menyembah Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Jangan kamu kembali ke negeri kamu, kerana negeri kamu negeri yang buruk. Maka kita sebut bantahan atau bermakna saja dipanggil ulama ini. Maka dia akan bertolak ke negeri itu, jalan-jalan sampai sekali jalan accident, bam, ada orang kan. Tahu lagi dia pulang dia tak ada. Tolong mencerita zaman dulu ada baru
perbandingan kan, ini kontroversi pula. Ini satu lebih mudah kan. Sebab zaman Allah dia kesik video kan. Dia tak tayang kan dalam buat video apa. Kan tengok video kan dia petik tu, suasana mati itu tidak sesuai dengan suasana tempat yang lain, agak bermasalah kan. Jadi kena tengoklah. Kadang-kadang buat video orang buat orang ni dia orang mungkin dalam konteks yang ucapan tersebut dia ada suasana dia kan. Sebab apa tadi kita buat khatibun nas bukan dengan kuliah. Okey. Jangan kamu kembali kemudian dia pergi sampai sekat jalan, accident mati. Lepas tu fakhtas mati malaikat. Malaikat rahmah, malaikat al-adab. Bila mati malaikat berturun. Dua malaikat turun. Iaitu malaikat rahmat dengan malaikat hasad. Dia kata aku, hal ni apa aku punya? Aku bagi rahmat ke dia? Dia tak, dia tak boleh, dia ni jahat. Buatkan azab dia. Pakai kawan. Faqala malaikat rahmat, ja'ata da'iban. Dia ni bergerak untuk bertaubat. Aku lebih berhak. Mukbilan bertabih Allah. Dia sedang berhadap hatinya bertemu Allah. Malaikat adalah tak. Dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Tak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Tetapi nak ambil hak dia mesti buat cerita. Muncul lah tak ada mahkamah itu. Dia kata silap ni kalau contoh ada mahkamah dah. Contoh kan. Mana melakukan perdebatan antara dua malaikat. Dia kata dia berhak dengan hujah masing-masing. Akhirnya ada nampak kata putus. Nampak bila ada dua orang yang berkelahi mesti ada seorang yang penyelesai. Sebab kalau tak ada orang tengah orang penyelesai, kita bila kes tidak akan selesai. Ada pendakwa, ada apa yang didakwa, lepas tu ada hakim. Akhirnya aku buat kata putus jadi. Maka kalau disebut datang seorang malaikat. Mai seorang malaikat dalam rupa fa'adahu malakun fi surati adam. Datang seorang malaikat dalam rupa orang. Faja'alu bainahum hakaman. Akhirnya malaikat ni melantik. Malaikat orang nampak jawab lantik jadi apa? Jadi hakam. Jadi buat penyelesaian masalah yang hakim. Akhirnya kita hakim disebut ke apa? Lah nampak dia tak selesai, apa yang nak gaduh. Kes dia apa yang bertemu. Soalan dia telah berlaku perdebatan. Dia telah dihukum. Dia mati tu cenderung mana-mana. Maka belah negeri ni kan, belah negeri ni. Belah negeri baik kan, belah negeri jahat. Negeri jahat negeri saya dah. Negeri baik negeri yang sedang dalam perjalanan Islam. Hukum lah nak, payah kan. Akhirnya apa? Mereka kata betul juga lah. Akhirnya hukum. Bila hukum cenderung sikit belah negeri yang baik. Jadi yang menangkis ni ialah malaikat. Kita dapat mengenai peristiwa tersebut hanya dengan niat yang baik. Walaupun belum bertaubat lagi, soalnya dalam perjalanan untuk taubat. Akhirnya mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dosa yang cukup besar. Dosa pun seperti orang akhirnya sebab kecenderungan untuk bertaubat. Ada usaha untuk bertaubat, akhirnya dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita akan lebih lanjutkan di sini dalam pertemuan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.